Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi dalam submodul yang kelima yang bertajuk Adakah anda bermotivasi? Jadi untuk permulaan submodul 5 ini, topik yang saya akan bentang adalah Build Up Your Trust. Jadi objektif kepada topik ini adalah membantu mewujudkan kepercayaan atau keyakinan diri terhadap diri kita sendiri. Jadi, tajuk yang pertama yang ingin saya bentangkan adalah keyakinan diri. Yang kedua, perkembangan keyakinan diri. Dan yang ketiga adalah bagaimana untuk meningkatkan keyakinan diri. Jadi, kenapa keyakinan diri perlu ada? Ada kaitan ke dengan motivasi? Keyakinan diri adalah perkara asas yang perlu dimiliki oleh semua orang. Keyakinan diri bukan sahaja keyakinan untuk kita berdiri di hadapan halayak ramai seperti berucap, bercakap. Malah keyakinan diri untuk mencuba sesuatu yang baru, menghadapi dan mengatasi masalah dan juga mencipta kejayaan. Jadi, individu akan mengenal pasti komponen kognitif lain yang memudahkan proses perubahan dan mempengaruhi pembentukan niat dan dalam pengaturan motivasi diri. Salah satu komponen ini akan dilihat sebagai keberkesanan diri atau keyakinan diri yang dirasakan. Jadi, untuk yang pertama, kenapa keyakinan ini perlu ada? Bagi individu untuk mencapai matlamat yang ditetapkan menjadi kunci kepada kesejahteraan. Orang yang mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri dapat membangunkan kehidupan dan kerjaya kerana mereka adalah individu yang bagaimana mengambil risiko tertentu dan membuat keputusan yang sukar dan sangat berdaya tahan. Mereka tahu bagaimana untuk mengatasi situasi negatif yang boleh berlaku sepanjang hidup mereka. Jadi, yang seterusnya, perkembangan keyakinan diri. Yang ini adalah mempunyai 3 komponen, iaitu pencapaian pelaksanaan. Pengalaman masa lalu adalah sumber maklumat keyakinan diri yang paling penting kerana mereka membenarkan untuk mengesahkan domain sebenar. Seperti contoh pengalaman masa lalu, contohnya adalah kita dapat sesuatu kejayaan seperti dapat kumpul duit untuk membeli rumah. Itu telah menjadi satu keyakinan diri dan memotivasikan diri kita sendiri untuk merancang ke masa depan untuk mengumpul duit dan lebih banyak lagi. Jadi yang seterusnya adalah pengalaman atau pemerhatian, merujuk kepada pemodelan, iaitu melihat atau membayangkan orang lain berjaya melakukan aktiviti tersebut. Yang ini secara asas kita boleh lihat inspirasi, model, idola, siapa yang kita nak tengok. Kita boleh lihat orang-orang yang berjaya menjadi satu motivasi dan menjadi matlamat untuk mencapai keyakinan diri. Jadi komponen yang ketiga adalah keadaan fisiologi individu. Selalunya individu kita as a manusia akan menganggapkan satu kegagalan atau kecemasan yang tinggi sebagai tanda kelemahan ataupun prestasi buruk. Sebaliknya, yang positif, yang memberikan kita punya suasana yang baik akan memberikan impak yang sangat positif kepada seseorang untuk menaikkan keyakinan diri. Jadi, bagaimanakah untuk meningkatkan keyakinan diri? Yang pertama adalah hidupkan situasi dengan cara yang positif. Jadilah positif walaupun anda akan melalui tempoh di mana anda merasakan bahawa perkara-perkara tidak pergi seperti yang anda mahu. Seperti contoh kita ambil masa sekarang ni adalah pandemik.
kitaran hidup kita akan memang di dalam keadaan yang sangat negatif lah, sebab tak dapat keluar, kita tak dapat buat rutin harian seperti yang sebelum ini, keluar berjumpa kawan, pergi travel, apa semua. Apa yang kita perlu buat ialah berhenti memberi tumpuan kepada masalah tersebut dan tumpukan kepada tenaga anda ke arah penyelesaian dan perubahan positif. Sepertinya kita selalu lakukan macam ubahkan kitaran hidup harian kita berbeza. Untuk satu hari ini kita akan buat satu aktiviti yang memberikan kita rasa semangat. Keesokannya pun kita pun rasa macam tu. Lepas tu kita juga boleh ambil satu quote sebagai kita punya tenaga positif. Jadi keyakinan ini juga, keyakinan diri yang rendah sering dikaitkan dengan pemikiran kegagalan dan pemikiran negatif yang menetengahkan antara diri kita dan matlamat kita sendiri. Sekiranya kita sentiasa mengulangi kepada diri sendiri bahawa kita tidak memenuhi tugas tersebut, semua yang akan anda capai adalah tidak memuaskan diri. Jadi itu memberikan kita tenaga yang tidak positif. Okey, yang kedua adalah bersedia. Apa yang benar-benar berfungsi adalah mempersiapkan persembahan dengan baik agar apabila hari itu kepercayaan sepenuhnya dalam kemungkinan anda, bersedia dan merasakan bahawa anda mengawal apa yang anda lakukan, meningkatkan keyakinan diri anda. Jadi kita ambil balik situasi pandemik ini. Apa yang perlu kita buat adalah bersedia menghadapi cabaran tersebut. Jadi kita perlu yakin bahawa yang kita ni mampu mencegah pandemik ini, mampu untuk menghadapi kehidupan yang kerja daripada rumah, belajar online, lepas tu berjumpa pun secara secara online. Lepas tu yang ketiga pula adalah yang ini selalu macam, bukan selalu, segelintir orang tak dapat nak lakukan benda ini. Buat senarai apa yang anda capai dan ingatkan. Yang ini adalah salah satu penting untuk meningkatkan keyakinan diri, sebab saat-saat yang sukar dapat membuatkan anda ragu-ragu dan menyebabkan keyakinan diri anda kurang. Jadi seperti ini, apabila kita buat senarai, ini mampu, kita akan dapat tengok, oh aku dah capai tahap ni. So kegagalan tadi akan menjadi kurang dan keyakinan diri kita akan meningkat. Adalah ada untuk mempunyai senarai ini, apa yang telah dicapai setakat ini. Ini sangat penting untuk kita tengok apa pencapaian kita. Lepas itu yang terakhir adalah bertindak. Yang ini paling penting juga, bertindak. Motor keyakinan diri adalah tindakan. Jika kita berani bertindak, maka anda akan mendapat keyakinan diri. Keberkesanan diri untuk bercakap mengenai pencapaian pelaksanaan diri tersebut, iaitu pengalaman adalah sumber maklumat keyakinan diri yang paling penting. Jika anda jika anda tidak bertindak, anda kehilangan 100% peluang untuk mencapai apa yang anda mahu. Jadi, poin yang seterusnya adalah terima apa-apa kegagalan masa lalu. Pencapaian adalah persepsi bahawa kita mempunyai kemenangan dan kegagalan. Lihat kejayaan sebagai jumlah kegagalan kita dapat membantu kita memperolehi keyakinan diri. Dengan persepsi yang saya masukkan ini adalah penilaian yang membuat peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Jika ia salah, kita mesti menerimanya dan juga melihat kejayaan kecil yang pasti ada walaupun dalam kegagalan itu tersebut. Ini bermaksud kegagalan tidak semestinya gagal selama-lamanya. Lepas itu seterusnya adalah keyakinan diri hanya akan berkembang jika kita dapat mengatasi halangan-halangan yang kita buat
sendiri dalam satu tangan, iaitu dalam satu tangan. Lepas tu, perhatikan orang yang berjaya. Seperti yang saya cakap tadi, untuk poin yang kedua tadi, perhatikan orang berjaya, mengamati atau membayangkan orang lain untuk menjalankan aktiviti tertentu dengan jayanya boleh memberi pengaruh positif kepada keyakinan diri anda. Yang ini boleh menjadi sumber inspirasi anda. Oh, aku mampu menjadi macam orang itu. So, itu menjadi matlamat dan meningkatkan motivasi anda sendiri. Okey, seperti ini gambar yang saya tunjukkan ini adalah orang Jack Ma dan Ahmad Syukur Ibrahim. Yang ini orang kerdil, tapi dia yakin dengan diri sendiri dia mampu mencapai kejayaan. Dan Jack Ma pula adalah orang yang membina satu website yang berjaya. Apa yang saya dapat tahu, dia banyak kali gagal tapi dia tidak berputus asa, yakin bahawa diri dia mampu mencapai kejayaan. Okey, sampai di sini saja untuk topik saya dan seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Okey, sekian, terima kasih. Bye.